Selamat datang saudara-saudari. Mari kita mendengar dan belajar bersama-sama di dalam Yohanes babak 5. Penyembuhan di kolam Bethesda. Selepas itu, ada satu perayaan Yahudi dan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Bethesda. Kolam ini dikelilingi 5 buah serambi. Banyak orang sakit berbaring di serambi-serambi itu. Yang buta, yang tempang dan yang lumpuh. Mereka semua menunggu air di kolam itu berkocak kerana ada kalanya malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan mengocakkan air. Lalu orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu semasa air berkocak akan sembuh daripada penyakit apapun yang dihadapinya. Di situ terdapat seorang lelaki yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus nampak dia terbaring di situ dan dia tahu bahawa orang itu sudah lama sekali sakit. Oleh itu Yesus bertanya kepadanya, "Maukah kamu sembuh?" Orang sakit itu menjawab, "Tuan, tidak ada sesiapa pun di sini yang dapat memasukkan saya ke dalam kolam apabila air berkocak. Sementara saya mencuba masuk ke dalam kolam, orang lain telah mendahului saya." Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikamu dan berjalanlah." Pada saat itu juga, orang itu sembuh. Dia mengangkat tikanya lalu berjalan. Hal ini berlaku pada hari Sabat. Oleh itu, para penguasa Yahudi berkata kepada orang yang baru disembuhkan itu, "Hari ini hari Sabat. Kamu melanggar Taurat. Kamu melanggar Taurat kita kerana mengangkat tika." Tetapi orang itu menjawab, "Orang yang menyembuhkan saya tadi menyuruh saya mengangkat tika dan berjalan." Mereka bertanya, "Siapakah orang yang menyuruh kamu mengangkat tika dan berjalan?" Orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, kerana Yesus sudah menghilang antara orang ramai di tempat itu. Tidak lama kemudian, Yesus berjumpa dengan dia di dalam rumah Tuhan dan berkata kepadanya, "Sekarang kamu sudah sembuh. Janganlah berdosa lagi, supaya kamu tidak ditimpa perkara yang lebih dahsyat." Kemudian orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahawa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Oleh itu, mereka mula memusuhi Yesus kerana dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapa aku sentiasa bekerja. Aku pun harus bekerja." Kata-katanya ini membuat para penguasa Yahudi semakin tekad untuk membunuh dia. Bukan sahaja dia telah melanggar hukum hari Sabat, tetapi dia berkata bahawa Allah itu bapaknya. Hal ini bererti dia menyamakan diri dengan Allah. Kekuasaan anak. Ayat 19. Yesus menjawab mereka,
Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapa, perkara itu juga yang dilakukan oleh anak. Bapa mengasihi anak dan menunjukkan segala yang dilakukannya kepadanya. Dia akan menyatakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada anak, sehingga kamu semua hairan. Sebagaimana bapa membangkitkan orang mati dan menyebabkan mereka hidup, begitu juga anak memberikan hidup kepada orang yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi sesiapa pun. Dia sudah menyerahkan segala kekuasaan untuk menghakimi orang kepada anaknya. Oleh itu, semua yang menghormati anak sebagaimana mereka menghormati bapa, orang yang tidak menghormati anak juga tidak menghormati bapa yang diutus. Menghormati bapa yang mengutus anak. Oleh itu, semua orang menghormati anak sebagaimana mereka menghormati bapa. Orang yang tidak menghormati anak juga tidak menghormati bapa yang mengutus anak. Sungguh benar kata-kataku ini. Sesiapa yang mendengar kata-kata aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, beroleh hidup sejati dan kekal. Dia tidak akan dihukum, melainkan sudah terlepas daripada kematian dan mulai benar-benar hidup. Percayalah, akan tiba masanya, malah sudah tiba, apabila orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan orang yang mendengarkan apa yang dikatakannya akan hidup. Sebagaimana bapa sendiri sumber hidup, Dia menjadikan anaknya sumber hidup juga. Dia juga memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, kerana anak itu anak manusia. Janganlah kamu hairan mendengar hal ini, kerana akan tiba masanya apabila semua orang mati akan mendengar suaranya, lalu keluar dari kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit dan hidup, tetapi orang yang berbuat jahat akan bangkit dan dihukum. Kesaksian tentang Yesus. Ayat 30. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendak aku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh ayat Allah. Oleh itu, keputusan aku adil, kerana aku tidak mengikut kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jika aku memberi kesaksian tentang diri aku sendiri, kesaksian itu tidak dapat diterima sebagai bukti yang benar. Tetapi Bapa memberikan kesaksian tentang diri aku, dan aku tahu kesaksiannya benar. Kamu mengirim utusan kepada Yohanes, dan Yohanes sudah memberikan kesaksian yang benar tentang diri aku. Sebenarnya, aku tidak memerlukan kesaksian daripada manusia, tetapi
Aku berkata demikian supaya kamu boleh diselamatkan. Yohanes bagaikan pelita yang menyala dan bersinar. Untuk sementara waktu kamu menikmati cahayanya dan kamu bersukacita. Tetapi kesaksian daripada perbuatan aku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Aku melakukan apa yang ditugaskan oleh bapa aku. Dan semua itu membuktikan bahawa bapa sudah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku pun memberikan kesaksian tentang diri aku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau melihat mukanya. Kamu tidak percaya kepada firman-Nya kerana kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki Alkitab kerana menyangka bahawa dengan cara itu, kamu akan beroleh hidup sejati dan kekal. Sebenarnya, Alkitab memberi kesaksian tentang aku. Tetapi, kamu tidak mahu datang kepada aku supaya beroleh hidup sejati. Aku tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Aku kenal akan kamu. Aku tahu bahawa kamu sebenarnya tidak mengasihi Allah. Aku datang dengan kuasa bapa aku, tetapi kamu tidak mahu menyambut aku. Tetapi manakala orang lain datang dengan kuasanya sendiri, kamu menyambut dia. Bagaimanakah kamu boleh percaya kepada aku jika kamu mencari pujian daripada sesama kamu sendiri? Kamu tidak berusaha untuk mencari pujian daripada Allah yang Esa. Janganlah sangka bahawa aku akan menuduh kamu di hadapan bapa. Musa yang kamu harapkan itu yang menuduh kamu. Musa yang kamu harapkan itu yang akan menuduh kamu. Jika kamu benar-benar percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepada aku kerana Musa menulis tentang aku. Kamu tidak percaya kepada apa yang ditulis oleh Musa? Bagaimana kamu dapat percaya kepada aku? Kamu tidak percaya kepada apa yang ditulis oleh Musa. Bagaimanakah kamu dapat percaya kepada apa yang aku tuliskan? Apa yang aku katakan? Inilah dalam Yohanes babak 5. Kekuasaan anak, kesaksian tentang Yesus, ajaran-ajarannya sangat mendalam. Mari kita merenunginya dan mendengarnya berkali-kali supaya kita faham apa yang Tuhan Bapa kita di syurga nak memberi tahu kita. Tahu ke, pasti ke kamu Allah Bapa mengutuskan Yesus kepada kita? Sekian, terima kasih. Shalom.